Bismillahirrahmanirrahim. Ila rutin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wa khususan ila kulli masyayikhina wa li muallimina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa kulli karamatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهد لله له الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan sebenar-benar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mengurniakan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita niat iktikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, kuliah kita pada malam ini sebagai nak menggantilah yang itu saya tak dapat datang. Saya minta maaf lah, kurang sihat. Musim dia, musim sekarang ni ramai yang tak berapa sihat, termasuklah saya juga kena jugalah, kena buka. Jadi ala kuliah sakit kesihat tu sebenarnya suatu yang Allah nak beri sesuatu lah kepada kita. Baik, kita terus sambung kepada kitab Mau'izah kita. Kitab Mau'izah kita ni apa? Satu sebelah 107 Saya tak ada satu sebelah. Tak apalah. 107. Betul ke ada lain? Sebab saya tanda satu sebelah ni, tak apa. Okay, 107. Rahsia bersuci serta kebersihan zahir dan rohaniah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat fardu adalah ibadat yang berasaskan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Salat ini ibadat yang berasal daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Baik, sebelum kita begitu, jadi ibadat salat ini kerana ianya datang daripada Al-Quran, maka ijma' ulama menyatakan kalau kita tolak walau satu huruf daripada Al-Quran, apatah lagi kalau menolak ibadat ataupun suruhan daripada Al-Quran, kita tolak dengan kata kita kufur dan tidak percaya serta menyusahkan kita rasa, maka ianya menyebabkan kita sudah gugur iman. Maknanya sudah gugur syahadah, wajib dia mengucap balik, wajib dia bertaubat. Ini kalau kita menolak. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah suatu suruhan yang suruhan tentang salat ini berasal daripada dalil Al-Quran, daripada ayat muhkamat yang jelas, dan juga dalil dia bersifat qat'i dilalah.
Maknanya dalil yang pasti, berasal daripada Allah melalui kalamnya, daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya suatu yang pasti dan ianya merupakan salah satu daripada ayat-ayat hukum yang wajib dilaksanakan. Jadi kalau kita menolak suruhan tentang solat, maka kufurlah. Kalau kita malah, itu lain cerita, malah tak nak buat atau malah tak nak solat kerana malah kita ataupun kerana jahil kita, tu cerita nombor dua. Yang pertama ni, kalau kita menolak hukum daripada Al-Quran, maka kufur. Kalau orang tak semayang tu tidak kufur lagi, dia berdosa besar, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan jadi macam Jabariyah. Jabariyah kata kalau kita orang yang berdosa besar ni, dia masuk neraka. Tu kata pahaman Jabariyah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua disebut di sini juga, ia juga merupakan cara kaum muslimin mengabdikan diri, bermunajat, berinteraksi dengan Allah. Salat adalah cara kita nak berhubung dengan Allah. Maknanya kita datang menghadap kepada Allah. Salat ni kita jangan kata semayang sajalah. Kita kena faham dengan sebenar-benar faham. Salat adalah kita datang menghadap Allah. Bila datang menghadap tu, kita ada benda kita nak cakap depan Tuhan, dan Allah sedang dengar apa yang kita nak sebutkan. Allah perhati setiap tingkah laku kita waktu kita menghadap kepada Dia itu dengan lebih teliti lah. Kita lah kena perhati kita punya perbuatan kita, terutama waktu kita menghadap Allah ini, iaitu ibadat solat. Selain solat fardu, ada juga solat sunat. Solat sunat ni fungsi dia untuk menunjukkan kesyukuran. Solat fardu sebab Allah suruh kita buat atas dasar ta'abbudi, ketaatan kita kepada Allah. Ada pula solat sunat. Solat sunat ini sebagai suatu pelambangan sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah. Dengan bahasa lainnya, banyak kita sembahyang sunat, maknanya banyaklah syukur kita, terima kasih kepada Allah. Hipotesis kan, semakin banyak kita solat sunat, maka semakin banyaklah kesyukuran kita kepada Allah. Dan mengakui keagungan Tuhan serta mengiktiraf bahawa hanya Allah Tuhan yang maha kuasa. Jadi solat sunat kita itu sangat menunjukkan sifat batin kita, sifat dalaman kita. Bagaimana kita usaha sungguh-sungguh nak menunjukkan Allah ni Tuhan yang maha esa. Sebelum ni, rasa dalam hak terbaru lah, rasa dalam minggu ni juga kan baru kecoh pula. Ada pula yang tolong pergi kecoh-kecohkan isu tentang 1000 rakaat semalaman. Kan ada hak jenis, macam mana nak kata ni, mari mengajilah mudahnya. Kadang-kadang kita ni suka ikut matematik hak kita. 1000 rakaat semalaman logik ke tidak? Jadi dia pun mula kira-kira 2 rakaat kita buat sembahyang sunat paling-paling 3 minit katanya. Jadi kalau 3 minit, kalau 100 rakaat 300 minit. 3 kali, betul ni? 2 rakaat. Jadi kalau 3 minit, 300 minit sama dengan 200 rakaat. Dia kata tak? 200 rakaat, betul tak? Sebab 3 minit 2 rakaat. Jadi kalau 300 minit maknanya 200 rakaat. 100 kali semayang lah. Jadi kalau 300 minit bahagi pula dengan 60 minit, maknanya berapa jam tu? 5 jam. 5 jam untuk 200 rakaat. Betul ke tak? Betul eh? 5 jam untuk 200 rakaat. Jadi kira-kira hak dapat 1000 tu macam mana? Kita malam 12 jam je paling-paling banyak pun. Dah 24 siang, 24 jam, 12 malam, 12 siang lah. 12 jam. Paling-paling pun 400 kita kata. Maknanya 10 jam. Itu pun tak tidur. Sebab solat malam ni kan, kita kata solat malam ni dimulai daripada maghrib. Sekarang ni kita dah kira start malam dah ni. Dah dikira solat malam dah ni. Qiyamul lail tu, yang kata tahajud tu, dia kata qiyamul lail boleh jadi start daripada maghrib lagi, menghidupkan malam.
Yang kata tahajud tu kena tidur dulu atau cerita lain. Ini kata menghidupkan malam, jauh lambung-lambung mereka daripada tempat tidur. Sebenarnya penafsirannya merujuk kepada solat malam bermula daripada maghrib lagi. Jadi solat maghrib, lepas solat maghrib tu kita ada solat sunat banyak kan. Jadi kita buat solat sunat itu sudah dikira menghidupkan malam. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada orang yang mempersoalkan betul atau tidak. Bahkan ada yang memberi majaz, memberi makna bahawa 1000 rakaat itu sebagai majaz. Majaz ni makna seolah-olah hanya gambaran, tamsilan, nak sebut banyaknya dia semayang waktu malam, dah solat malam. Baik, itu satu sudut pandang. Tapi kalau kita memandang daripada sudut orang-orang yang memang mereka buat, yang mana kita ketahui keberkatan waktu itu pun makhluk Allah. Orang soleh ni dia mendapat keistimewaan. Kadang-kadang Allah bagi kepada dia untuk menguasai makhluk-makhluk yang tertentu. Nah, yang ni perkara ghaibiyat yang mana juga menjadi antara perkara karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh yang dekat kepadanya. Baik, kalau kita guna kacamata sains sendiri sekalipun sebenarnya ada logiknya. Kerana masa lama ataupun singkat, kalau kita ikut daripada kita kata apa dia, alat ukur sains ataupun matematik tu, itulah ukuran dia. Tapi kalau kita ukur daripada sudut rasa kita boleh rasa lama, kita boleh rasa sekejap. Antaranya kalau benda tu kita dah bosan, kita bosan dengan tengok benda tu. Macam budak dalam kelas bosan tengok muka ustaz tu ataupun muka cikgu dia tu, maka kelas yang setengah jam dirasakan sangat lama. Budak sekolah rendah lah ni cerita dia, alah bosannya lah muka cikgu ni. Dia rasa bosan setengah jam je padahal lama rasa. Tapi cuba masuk pawagam, masuk tengok cerita yang dia duduk minat tu, tengok habis dah padahal 2 jam setengah dah tu. Benda lama rasa sekejap, benda sekejap rasa lama. Boleh jadi. Sama kita pernah buat contoh juga, orang berzikir. Orang yang berzikir sehingga dia merasa kemanisan, merasa kehadiran hati dia dengan Allah, maka dia bila dia berzikir tu, dalam masa 1 minit kita boleh buat eksperimen. Ada orang bila 1 minit tu dia baca, sekejap je rasa 1 minit dah. Seorang lagi 1 minit tu lama juga 1 minit rupanya. Sebab apa dia sebut Allah, benda tak biasa buat. Satu lagi biasa buat. 1 minit tu sekejap dia bagi dia. Sebab Allah. Siap tak? Yang satu seorang lagi 1 minit tu rasa lama. Allah. Banyak dah aku sebut Allah, tak sampai lagi 1 minit. Dia rasa macam tu. Jadi ini indikator rasa juga memainkan peranan. Baik, bagi orang soleh tadi dia lebih lagi dapat. Rasa pun dapat, masa pun dia dapat kuasai dengan izin Allah. Jadi benda tu sebenarnya tak mustahil. Tolong jangan kira masa dari sudut pemahaman matematik ataupun sains kita semata-mata. Bahkan masa di planet bumi tak sama dengan masa di planet Marikh. Sejam kita satu hari 24 jam tempat bumi dekat kita. Dekat Marikh tu berapa? Dekat Marikh saya tak ingat 36 jam ke 34 jam. Kalau dekat planet Mushtari tu berapa jam? Satu hari dia 16 jam. Mana dia pusing laju lagi lah. Pusing satu planet dia pusing tu lagi laju daripada bumi. Cuma mungkin bila nak pusing matahari tu, orbit dia pula jauh. Jadi kalau kita 1 tahun 365 hari, 365 hari, kalau dia mungkin 1000 hari pula. Tengoklah. Jadi masa pun boleh berbeza. Dimensi masa tak sama antara makhluk-makhluk dalam sains sendiri pun, yang kita belajar sains pun tak sama. Baik, lagi apa dia, waktu kita tidur. Waktu tidur kita dah sedar pukul yang pertama kita sedar pukul 5. Bunyi alarm kita telefon. Bunyi alarm pukul 5. Bila bunyi alarm pukul 5 kita pun letak sama ada stop ataupun snooze. Satu lagi kan, saya silap lah, snooze kan. Snooze tu makna 10 minit dia bunyi lagi. Bila kita letak snooze tu, 10 minit lagi,
Antara kita letak, kita bunyi, kita select apa, kita letak ke senuh tu, kita tekan pergi ke senuh, satu lepas tu kita tidur balik dengan bunyi yang kedua. Rasa macam mana? Rasa lama ke rasa sekejap? 40 minit. Oh, sekejap je rasa. Rasa baru jam mata bunyi pula telefon ni. Dah 10 minit tu. 10 minit ni kalau kira waktu biasa kita siap mandi dah. Tapi time tidur rasa sekejap pula. Okey, banyak gambaran contoh-contoh yang sebenarnya daripada sudut kehidupan kita juga menggambarkan. Baik, itu dari sudut logik yang sebenarnya boleh diterima. Baik, yang kedua, kita tengok sendiri. Jadi para ulama salafus soleh, kalau malam mereka berkat, Allah nak bagi-bagilah. Itu hak Allah lah. Ya, jadi kita jangan menolak. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pun dalam manaqib dan kisah dia, dengan kisahnya diceritakan kalau Imam Ahmad tu tidur, dah lepas isyak dia tidur, bila dia bangun balik tu nak sampai ke subuh dan lagi 300 rakaat. Dan lagi 300 rakaat. Kita dak ingat bulan puasa dulu. Tolak yang tarawih tu dapat bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi buat tarawih, buat qiyamul lail dekat masjid ramai-ramai. Berapa rakaat paling banyak? 7, 11. Paling banyak tu. Nak semayang apa dia? Yang pertama masing-masing datang tu solat tahajud masjid. Lepas tu imam panggil, okey mari kita semayang tahajud ramai-ramai. Ada buat sendiri. Tapi kalau buat ramai-ramai, buatlah tahajud 2 rakaat. Lepas tu apa dia? Taubat 2 rakaat. Lepas tu apa dia? Hajat 2 rakaat. Lepas tu apa dia? Tasbih 4 rakaat. Ya, biasa kan? Lepas tu kalau nak tambah lagi dengan witir 3 rakaat. Ataupun 1 rakaat. Ataupun tak buat ke, dah buat masa tarawih. Dalam masa 2 jam kita buat, sejam setengah. Nah, itu kita Ustaz, kan ada tasbih. Tasbih kan paling lama, paling-paling pun 40 minit buat tasbih. Iyalah, tapi nak sebutnya bilangan rakaat kita tu kita rasa lama tu. Kita rasa lama. Tapi kadang-kadang boleh rasa sekejap. Walaupun 2 jam kita duduk kat situ. Tengok atas keadaan rohani masing-masing. Tapi nak sebutnya bilangan rakaat atau apa semua ni, itu boleh jadi benda tu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu. Jangan cepatlah kita menidakkan. Benda tu boleh jadi. Dah Imam Syafi'i sendiri pun kita tahu kan, ngaji Quran ni tadi berkat hak semayang, ni berkat ngaji. Bulan puasa siang dapat 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Dah. Adakah Imam Syafi'i mengaji sepanjang masa sampai tak ada semayang zuhur, sampai tak ada tidur qalulah pun semua tak ada? Ada belaka tu. Tapi sebab keberkatan masa dia. Keberkatan masa dia dapat satu siang tu 12 jam tu dapat khatam 30. Saya tanya budak tahfiz, paling laju kamu dapat baca berapa minit? 1 juzuk. Paling laju Ustaz 25 minit. 20 minit tu kira star sangat dah tu, hebat sangat dah tu. 15 minit pernah? Tak ada Ustaz, tak ada. Muqaddam pun tak ada 15 minit. 30 juzuk 30. Nah, nak sebutnya masa tu. Jadi kalau 1 jam kita ambil lah 1 jam tu berapa? 20 minit. Kita kata 20 minit lah. Contoh ni paling laju kita ambil. 20 minit 1 juzuk. 1 jam dapat 3 juzuk. 10 jam dapat 30 juzuk. Kalau siang ada 12 jam, 2 jam lagi. Imam Syafi'i ada juga wirid-wirid lain dia baca. Semayang zuhur, semayang subuh, semayang asar. Ada wirid lagi lepas tu. Macam mana kita nak kira? Dia ada tidur lagi, dia ada berjalan juga nak pergi mana-mana lagi. Hidup macam biasalah, ada mandi apa semua ada masa tu. Nah, kalau kira dengan matematik memang tak ada lah. Sebab tu jangan kira dengan matematik. Jadi benda ni benda barakah, cerita barakah. Sebab cerita orang ni dia banyak suka nak melogikkan benda-benda yang Allah bagi karamah kemuliaan. Baik. Benda pun memang dah lari daripada adat. Cari adat dah. Karamah-karamah ni memang dia buah ataupun dia anak-anak kepada mukjizat lah. Cuma mukjizat ni untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk kita bertaharah atau berwudu sebelum menunaikan fardu solat.
Bertaharah memberi makna suci daripada najis dan hadas. Wuduk bukan semata-mata menyucikan anggota zahir seperti muka, tangan, kepala dan kaki. Sebenarnya wuduk lebih suci daripada dan cemerlang kerana wuduk juga menyucikan jiwa dari dosa. Jadi ambil air semayang ni bukan semata-mata membersihkan anggota, tetapi beyond, lebih jauh daripada tu, wuduk ni membersihkan jiwa juga, membersihkan jiwa, membersihkan anggota zahir, membersihkan jiwa dalam, membersihkan diri kita daripada dosa pun ada juga. Jadi banyak yang diperoleh daripada perbuatan wuduk saja. Itu menunjukkan cemerlangnya ibadat berwuduk tadi. Ianya menyucikan kotoran maknawi yang diertikan sebagai hadas kecil, jenis kotoran yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar. Kalau najis maknawi ni, kotor maknawi ni, hadas kecil, benda tak nampak. Ada boleh cam tak kita ni berhadas kecil ke tidak? Ada orang boleh cam tak kita ni ada beza orang yang dalam keadaan suci dengan orang yang dalam keadaan ada hadas kecil? Maknanya dia ni bahasa mudahnya baru lepas ketut ke, baru lepas buang air besar air kecil ke, dengan orang yang masih lagi ada semayang. Boleh beza tak? Ada tanda tak? Ada perubahan tak? Tak nampak. Tak nampak, tak ada beza nampak daripada sudut zahir. Tetapi kerana itulah yang disebut sebagai kekotoran maknawi yang tak nampak. Kekotoran yang tidak nampak pada zahir, tapi pada makna dia ni kotor, maka hanya disucikan dengan berwuduk tadi. Baik, wuduk dianjurkan oleh Islam bagi melayakkan seseorang melakukan ibadat salat yang ditetapkan. Perintah Allah tentang wuduk, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu, ghasala, bahasa Arab ni ghasala ni apa? Basuh ataupun mandi. Jadi bila basuh ni maknanya kena gonyong sikitlah. Muka tu kena cuci, kena gonyong dah. Ghasala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu, wamsahu ni maknanya sapulah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu hingga ka'bain. Dua buku lali itulah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi kalau kamu dapati kamu berjunub pula, fatahharu, maka mandilah. Baik, ini ayat yang menceritakan tentang Allah suruh kita bersuci, mengangkat hadas, iaitu ambil air sembahyang. Ada 4 yang disebut. Apa dia? Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, kepala sapu, dan kaki pula sapu juga. Cuma bab sapu kaki ni, sebab tu ada ulama boleh saja kita cucu air tu, yang penting adalah masuk celah-celah tu, kena yakinlah ataupun kena pastikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sunat untuk kita menyela-nyela antara jari-jari kaki tu. Sebab benda ni kadang-kadang bukan semua orang lah, cuma kena perhatilah, kena betul-betul. Sebab ramai bila dia mari semayang, sebab kita macam tadilah najis maknawi, kita tak boleh nak cam orang tu sah ataupun tidak dia punya wudu. Time basuh kaki dia macam tu je dekat paip. Kadang-kadang tak sampai, tak lebih buku lalu. Tak terutama hak bahagian belakang kaki. Hak depan ni dia biarlah paip kat depan tu, hak belakang ni kadang macam tu je. Kadang-kadang tak rata sini. Sebab tu pernah saya sebut kan. Saya kat masjid ni dah saya sebut. Kalaulah kita letak CCTV dekat bahagian ambil air semayang tu, bukan nak suruh tayang ramai-ramai. Maknanya kalau bahagian AJK ke Tok Imam ni, kadang-kadang dia rajin-rajin dia check lah, tengoklah juga CCTV bahagian tu. Biasa CCTV ni kita hala ke tabur masjid biasanya kan. Ni cuba hala sikit ke tempat ambil sembahyang tu, tengok mana kita punya sahabat-sahabat karya kita ni mungkin takut tak rata ambil sembahyang. Boleh kita tegur bersena pula. Sebab benda ni menjadi jihad juga ni. Sebab kita membantu dia yang selama ni tak sah sembahyang, tapi dengan sebab teguran kita tadi sah sembahyang dia. Apa lagi pahala kita besar lah tu.
Kita ni nak ajak orang masuk Islam, kadang-kadang bukan bidang kita. Kurang-kurangnya kita berjaya membantu orang yang sudah Islam tadi sah ibadat dia. Pun tak apa besar dah pahala dia kan. Bukan semua kita nak masuk pula orang asli tu, ataupun pergi berdakwah dekat dalam hutan dengan siapa-siapa ke, ataupun pergi ajak orang Cina, orang India masuk Islam. Bukan semua kita dapat macam tu. Tak dapat peluang. Tapi sesama kita sudah Islam ni, kurang-kurangnya kita bantu apa dia, takut-takut ada yang tak kena ibadat, kita pakat tolong, pakat tegur dah. Biasa ibadat kita. Baik. Lepas tu hak sunat-sunat mana? Hak sunat-sunat basuh muka, basuh tangan, basuh komor mulut, istinsyak hidung, mana? Duk mana benda tu? Yang tu dijelaskan melalui perbuatan Nabi dalam hadis. Jadi yang ini menunjukkan, ulama sebut istinbat hukum daripada ayat tadi, menunjukkan bahawa inilah 4 anggota yang wajib dibasuh. Jadi bila Nabi ajar pula yang lebih-lebih tu jadi hak sunat. Dan daripada sini juga disebutkan tentang ada dua pertama. Yang pertama disebut tentang tertib. Ada juga cerita bab tertib di sini. Maknanya tertib ni, ini dalam mazhab Syafi'i lah, cara Imam Syafi'i istinbat hukum di sini. Tertibnya kena basuh muka dulu, lepas tu baru tangan, kepala dan kaki. Tak boleh basuh tangan dulu baru nak muka, ataupun kaki dulu baru nak kepala. Tak boleh. Dia kena ikut tertib. Ini menunjuk pada mazhab Syafi'i. Sebab waw tu menunjukkan waw berurutan. Baik. Jika seseorang dalam musafir atau sukar mendapatkan air untuk berwuduk dan mandi untuk angkat hadas, maka angkat hadas ni hadas besar, iaitu berjunub, maka Allah memberi kemudahan alternatif dengan bertayamum. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kamu dapati kamu ni marda, sakit, atau safarin dalam perjalanan, aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Tengok sebelah. Kalau kamu sakit, mari, aw ala safarin, atau dalam perjalanan musafir, atau kembali daripada tempat buang air, tandas, atau ni nyentuh perempuan, lamastumun nisa. Lalu kamu tak dapatkan air, tak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah debu yang baik bersih, sapulah muka dan tanganmu dengan tanah. Yang ni cerita tentang tayamum pula. Mana Allah suruh sapu muka dan tangan. Niat dululah. Niat ni memang umum lah, dalil umum. Niat, lepas tu tertib dia, muka dulu baru tangan. Muka, wajah, barulah ke tangan. Tangan ni maknanya tangan pergelang sampai ke situ lah. Tertib. Baik. Kalau tadi dia kata, maknanya berhadas besar, dia ada beberapa. Yang pertama, untuk tayamum ni diberi kepada orang sakit. Sakit macam mana? Sakit yang tak boleh kena air, maka gantilah dengan tayamum. Yang kedua, orang yang bermusafir yang mana dia tak jumpa air. Orang musafir ni bukan bila kata musafir boleh tayamum, tidak. Orang musafir yang tak jumpa air. Kena ngaji, kena jelas sikit lagi. Orang musafir yang tak jumpa air. Bukan kata bila orang musafir macam saya ni musafir daripada tempat rumah saya nak mari ke ni dalam 87 km. Jadi elok-elok dandan dua marhalah tu. Jadi nak mula sampai tu, adakah saya ni sebab musafir saya dibolehkan untuk bertayamum? Air tu banyak ada, kenapa nak tayamum? Kena wajib juga ambil air sembahyang, guna air sembahyang. Kecuali musafir yang memang tak jumpa air. Padang pasir ni cerita padang pasir. Cerita kita Nusantara tidak cerita tak ada air. Dekat daun-daun pun boleh ada embun air. Paling-paling sesat dalam hutan, kalau tak jumpa sungai pun dekat daun-daun tu ada air. Kalau pandai cari lagi, dekat akar kayu boleh cucuk paip kan, ada orang komando cucuk paip tu keluar air. Kena pandai juga. Itu cara hidup kita lah. Baik. Ataupun keluar daripada tempat air besar, balik dari tandas, ataupun menyentuh perempuan. Okey, settle. Jadi kalau isu-isunya, isu bila tak ada air, maka kita gantikan dengan ibadat tayamum.
Di kisah dia asal dia macam ni. Ada sahabat ni, waktu malam dia berjunub, pagi esok tak sembahyang subuh. Bila nak sembahyang subuh tu tak jumpa air, tak ada air. Macam mana ni? Nabi aja kalau tak ada air sembahyang, tak ada air sembahyang. Lepas tu tak ada air, nak ambil sembahyang, tak ada air sembahyang, boleh ganti dengan taharah. Isu dia sekarang ni, dia bukan hadas kecil, dia hadas besar. Maka dia buat apa? Dia pun berguling-guling, telanjang, guling-guling atas pasir. Hadas besar kan? Itu tubuh lah. Kalau yang tu dia basuh muka, itu sebab dia anggap ganti kepada ambil sembahyang. Sekarang ni isu dia bukan hadas kecil, dia hadas besar. Jadi dia ijtihad sendiri, dia pun berguling-guling atas padang pasir. Satu tubuh, sebab hadas besar kan, hadas kecil padalah muka dengan tangan. Maka dia jumpa Nabi balik. Bila jumpa Nabi, Allah pun turunkan ayat. Turun ayat ni, kalau berjunub sekalipun, maka padanlah dengan tayamum. Tak payahlah mandi pasir dah. Mandi pasir lah kita kata dah. Tak payah. Baik, tak perlu. Baik. Dengan kaedah tayamum itu, maka mudahlah orang Islam dapat menunaikan ibadat solat yang wajib, meskipun sukar mendapatkan air atau sakit yang tidak boleh terkena air. Baik, yang manakah yang dikatakan sukar mendapatkan air? Sejauh mana? Jadi ulama bincang. Yang kata tak ada air tu kena cari. Air ni kena cari. Jangan kata rumah kita tak ada air, kita terus tayamum. Rumah sebelah ada air, kena cari. Masjid tempat kita ada air, rumah kita je tak ada airnya. Rupa-rupanya ada budak nakal pergi tutup kepala baik kat depan, kuat kat depan. Bukan sebab kita tak ada air. Ada air apa lagi? Air dalam botol mineral pun ada lagi. Cepat sangat kita nak tayamum ni. Tengok, kena cari, wajib cari air. Wajib cari air ni kira-kira macam mana? Kira-kira perjalanan kita itu, kalau kita berjalan cari-cari juga tak jumpa, dekat kira-kira kita bajet nak habis masuk waktu. Kira-kira nak habis masuk waktu. Kalau kita cari juga habis masuk waktu, tak sempat kita nak jumpa air, maka barulah kita tayamum. Benda ni kena bajet, kena cari. Ini antara pendapat ulama lah. Maknanya nak wajib cari air. Tempat dia kat mana kita tahu? Sungai tu kat sana, sungai tu. Maka kita kena pergi kat sungai tu. Tapi kena bajet juga perjalanan kita tu. Kalau habis waktu juga kita pergi tu, sepatutnya nak boleh sampai ke tempat tu 1 jam. Kita sembahyang maghrib tak ada. Maka tayamumlah kita. Cari solusi. Baik, itu kaedah fiqh yang berlaku sekiranya tempat kita tak berlaku. Jadi kita belajar sajalah. Tayamum pun tak pernah buat saya rasa ni. Ingat masa sekolah dulu tu pun ustaz bawa mari bedak. Bukan tayamum, bukan debu bersih ni tak. Bukan debu tanah, bedak. Praktikal kan? Praktikal ustaz ke ustazah letak bedak gajah tu. Bedak baby tu wangi sikit letak. Ni ibarat debu. Okey, mari kita pakat buat belaka. Praktikal masa sekolah. Sampai ketua tak buat. Pergi Mekah pun ada air je selalu. Sebab kita tak berjalan, tak ada lagi lah dengan cerita naik bah mati tengah padang pasir. Mati bah, lepas tu nak kena sembahyang kena tayamum gitu. Tak ada lagi cerita tu. Baik. Walaupun kelihatan begitu sulit, terutama bagi orang yang tinggal di kawasan yang sukar mendapatkan air, namun sebenarnya Allah mengkehendaki supaya orang beriman ini, hikmah dia, sentiasa dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas. Allah nak kita ni selalu bersih dan suci. Kita tahu kan? Jadi kalau kita dalam keadaan suci, dalam mengangkat hadas ni, memang kita diikuti oleh malaikat rahmat. Selalu kita duduk. Antara amalan orang soleh ni, amalan juga ni, maknanya mengekalkan keadaan suci, mengekalkan keadaan dia dalam keadaan bersuci. Batal jaya sembahyang terus ganti, batal jaya sembahyang terus ganti. Ada kan ulama Ibrahim bin Adham kan, dia jalan tengah hutan, tiba-tiba dia terbatal. Nak cari air tak boleh, maka turunlah satu bejana air, bekas air daripada langit. Itu cerita orang soleh lah, karamah dia lah. Tapi menunjukkan kenapa dia dapat macam tu, kerana dia memang sudah istiqamah, sudah melatih diri untuk sentiasa dalam keadaan suci. Kita dekat sekolah ke, dekat pejabat ke, daripada rumah tu ada sembahyang, memang ada sembahyang. Takut-takut bila sampai sana tu
Bila sampai ke tempat pejabat, kadang-kadang kita adalah buang itu buang ni. Bila lepas buang tu, seboleh-bolehnya ganti terus air baik sembahyang, menjadikan kita sentiasa di tempat kerja dalam keadaan ada wudu. Bila nak sembahyang, boleh bila-bila masa. Nak pegang Quran, boleh bila-bila masa, tidak ada masalah. Bahkan bila kita berzikir, kita berselawat dalam keadaan kita bersuci, ada suci tadi, lebih besar nilaian pahalanya berbanding dengan keadaan kita tak ada suci tadi. Nilai dia. Bahkan kalau ada malaikat ikut tadi, malaikat yang mengikut tadi, malaikat itu mendoakan dia selalu, memberi keselamatan kepada dia selalu, bantu untuk keselamatan dia lah. Memang ada kelebihan. Jadi buatlah, try buat sendiri. Sampailah satu tahap kita tidur. Daripada sedar kita ada wudu, sampailah ke tidur ada wudu. Saya sendiri pernah buat. Paling-paling dapat sampai asar ke sampai maghrib. Mana daripada subuh tu tak. Mak katalah daripada subuh tu tak kencing lah. Ni time sekolah dulu, ni cerita sekolah dulu dah. Sekarang ni tak boleh, payah nak buat. Kalau tak buang, kena ada juga buang dah. Daripada lepas subuh tu sampai asar sampai maghrib, tak ada ambil sembahyang, sama je. Alhamdulillah. Tapi sekali tu saya ingat, tu boleh cerita tu. Kalau hari-hari lain cerita lain, ni saya ingat hari tu je dapat buat juga. Dapat rasa lah. Lain dia punya rasa tu lain. Maknanya kita dalam keadaan zikir pun lain, sebab kita dah suci. Rasa lain sikit. Tu rasa budak-budak tu, ayah-ayah lagi lain lah rasanya. Baik. Jadi firman Allah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Allah bukan nak susah-susahkan kita, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya. Wal yutimma ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya agar kamu bersyukur, la'allakum tashkurun. Jadi bersuci ini sebenarnya Allah nak menyempurnakan nikmatnya atas diri kita. Ni kena yakin ni. Jadi nikmat ni bukan nikmat makan minum saja, banyak benda. Macam tadi lah saya cerita pengalaman saya waktu kecil dulu, umur 17 tu saya cerita, tu pun dapat sehari je. Rasa tu lain. Dalam rasa betul-betul rasa macam dalam lindungan, rasa dalam penjagaan. Tapi ayah-ayah, itu cerita saya lah, muda ni, yang tak ada apa ni. Kalau ayah-ayah mungkin lebih lagi lah, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Mungkin duduk kat tanah haram tu, dekat Mekah tu, daripada subuh sampai ke maghrib tak jumpa jamban, tak jumpa tandas. Puasa ke macam mana ke, Allah bagi berterusan dalam keadaan ibadat tak putus-putus. Tambah-tambah di tanah haram lagi banyak pahalanya. Itu Allah bantu tu, menyempurnakan nikmatnya ke atas kita. Bila kita fikir, kita pun bersyukur. Terima kasih ya Allah di atas kesempatan ini. Kebersihan itu suatu tuntutan dalam Islam oleh Allah, dan Allah menyukai orang yang bersih. Manusia diasuh, diajarkan oleh agama, sehingga kan kita kenal cemar suci, tidak sekadar zahir, malah maknawi, seperti hadas kecil dan hadas besar. Justru Allah datangkan Rasul dengan syariat, mendidik manusia agar sentiasa kita ni suci dan daripada cemar yang maknawi, yang tak nampak tadi. Dan kerana itu Allah menyukai orang yang bersih dan suci. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang yang bersih. Innallaha yuhibbul innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya Allah tu suka kepada orang yang taubat. Ni ayat lain lah. Allah suka kepada orang yang taubat ataupun orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan yang kedua, Allah suka kepada orang yang membersihkan dirinya. Merujuk kepada apa? Sebenarnya Allah lebih suka orang yang berdosa. Allah lebih suka orang yang berdosa. Kita semua ni berdosa. Nabi saja tak berdosa ni, kita ni semua berdosa. Dosa yang jenis macam mana?
yang nak kembali kepadanya, balik kepada Allah, selalu mohon keampunan. Dan orang yang nak, Allah suka juga orang yang sentiasa berusaha menyucikan diri. Bukan makna zahir semata-mata, lebih dalam lagi makna hak dalam, makna hak batin kita. Maknanya dia berusaha menyucikan hatinya dengan sifat-sifat mahmudah. Allah menurunkan pelbagai ayat tentang taharah. Para ulama fiqh menghimpunnya sebagai suatu kaedah, seolah-olah Allah ni sedang berkempen, Nabi berkempen, dan ulama tolong susun balik menjadi suatu kempen yang lengkap supaya kaum muslimin sentiasa gemar ataupun sentiasa mengutamakan membersihkan diri dan bersuci, terutamanya daripada cemar maknawi, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Maknanya kempen kebersihan ini sebenarnya kempen besar dalam agama kita, luar dan dalam. Tetapi sayangnya, umat Islam kita ni ada fitnahnya, terutama bila melibatkan kebersihan diri. Kadang-kadang lah, tapi kadang-kadang pun banyak juga jenis malas mandi. Malas mandi. Ataupun kalau hak public lagi, jenis tandas awam kotor. Negara-negara umat Islam ni tandas awam kotor. Masjid pun kadang-kadang kotor tandas dia. Masjid masjid yang dijaga elok, pengurusan elok, tak ada masalah. Masjid ni hak terbiak, masjid yang ni lah. Masjid ada sebab banyak kita jumpa masjid yang tak jaga benda ni. Masjid yang tak jaga benda ni, terutama bukan masjid musafir. Kalau masjid musafir jagalah, sebab ada orang komplain selalu. Masjid tidak musafir ni, masjid kampung dalam-dalam, kadang-kadang tak jaga. Sebab apa? Sebab iyalah, kalau tidak ditegaskan benda ni, dianggap sepele lah, dianggap mudah-mudah tentang kebersihan. Jadi fitnah yang berlaku kebersihan tadi cerita dua isu. Jenis malas mandi, jenis gosok gigi malas, jenis apa lagi, tandas. Ada lagi jenis buang sampah. Ini bab isu kebersihan juga. Buang sampah, bawa kereta tu adalah dekat dia punya belakang dia tu, kat cermin la ilaha illallah. Bila berhenti dekat traffic light, campur satu. Campur botol ke, campur air gantung ke, coklat ke. Yang ni kurang kesedaran. Jadi fitnah pula. Kereta la ilaha illallah, tapi buat perangai macam tak ada tu. Macam Allah tak tengok perangai dia tu. Yang tu kita kena cek balik dah. Cek balik dari sudut kebersihan luar dan dalam. Sebab taharah ini berkait dengan solat, berkait dengan ibadat. Solat itu kan imaduddin, tiang agama. Solat ini kan cerminan pelakuan kita di luar solat. Dalam solat kita jaga, sebagaimana kita jaga solat, semua berkait dengan solat, maka sebenarnya di luar daripada solat itu pun cerminan daripada situ. Jaga juga. Baik. Kemudian Nabi ada bersabda, miftahus solah at-tuhur. Kunci ataupun pembuka kepada solat adalah dengan at-tuhur. At-tuhur ni berwuduk, bersuci. Solat merupakan buah tangan yang dipersembahkan oleh manusia kepada Allah. Maknanya persembahan kita menghadap kepada Allah, apa yang kita nak beri. Gedung solat itu dibuka dengan anak kunci khas, iaitu wuduk. Nabi menyatakan bahawa at-tahur adalah anak kunci solat, iaitu bersuci, dengan pengertian bahawa solat orang yang tidak didahului dengan wuduk maka tidak diterima. Tak ada wuduk, tak diterima solat. Wuduk hukum asal sunat, tetapi dia sebab dia kait dengan solat yang wajib, maka untuk dapatkan hak wajib, hak sunat pun jadi wajib. Jika agama diibaratkan bangunan, maka kehebatan dan kukuhnya bangunan itu terletak kepada kukuh dan sesuai atau tidak tapak yang disediakan. Bangunan tinggi, maka dia punya konkrit dalam pun kena dalam. Nabi menegaskan bahawa at-tahur menjadi tapak asas kukuhnya binaan agama kita. Kalau solat tiang, maka membina tiang tu apa dia? Tahur tadilah, kebersihan tadi, ataupun wuduk itu. Mana hak dalam tu wuduk.
Kuat atau tidaknya agama seseorang bergantung sebanyak mana dia jaga betul bab kebersihan pada dirinya. Berdalilkan nas Al-Quran dan sunnah Nabi, ingatan kepada kita umat Islam benar-benar menjadi insan yang sentiasa dalam keadaan bersih, memandang kepada dalil syar'i yang dikemukakan. Maka orang yang ada akal fikiran semestinya memahami segala kenyataan ini. Perkara yang paling penting dalam pengajian agama ialah tanggungjawab untuk membersihkan hati. Yang paling utama bila kita belajar agama ni adalah untuk kita membersihkan hati dan menjaganya agar sentiasa bersih, iaitu hati kan tadi. Meskipun dalil nas Quran dan sunnah Nabi menunjukkan perkara itu membersihkan zahir, namun kefahaman dia jauh lagi, ataupun kefahaman dia sebaliknya. Sebenarnya bagi orang beriman, at-tahuru syatrul iman, sebagaimana sabda Nabi tadi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Baik, sebagai penutup, kalau kita daripada sudut kebersihan zahir, maknanya pakaian kita jaga betul. Nak mari sini ni, tuan-tuan ada tak satu titik sos kat baju? Ada tak? Tak ada rasanya. Dekat baju kita ada tak satu titik sos je, ataupun minyak terpecik kuning satu? Ada tak? Tak ada. Kalau ada, tak pakai baju tu. Ni hak putih terutama. Kalau hitam tak nampak sangat hak putih. Tak pakai dah. Buka, ganti baju lain. Bukan kata najis. Itu nampak kotoran saja. Yang mana makanan tadi, dia bukan najis. Kecuali hak basi lah. Kalau basi baru jadi najis. Kalau sos dia tak najis lagi. Baik. Atau minyak makanan tak najis lagi. Tinggal saja kita cuci lah, ambil air sikit. Tapi kita tak cuci, kita biasa kita tukar baju terus, baju lain. Baik. Kalau bab zahir kita betul-betul jaga. Betul jaga datang rumah Allah ni. Kadang-kadang iron baju tak ada. Saya tak nampak pun hak datang sini baju keduk, semua iron. Semua ada sait belakang. Semua iron lah, gosok lah. Nak sebut rapi, bersih, cantik bila kita mari. Tapi kadang-kadang Tok Guru ada sebut dalam kitab tajuk seterusnya, dia kata bila kita datang rumah Allah tu kita malu. Kadang-kadang kita tak malu. Tak malu macam mana? Hak zahir jaga sangat, tapi mari-mari tu dalam keadaan hati tu masih lekat lagi dengan kotoran. Kotoran macam mana? Kotor dalam hati lah. Orang lain tak tahu, kita seorang je tahu. Maknanya kita mari tu lekat lagi dengan keadaan ada lagi tak puas hati. Aku mari ni nak tengok dia ni ada ke tak? Ada ke tak? Ada ke tak? Tu hati tu. Kadang-kadang adalah dia tak puas hati dengan siapa-siapa. Dia ni ada ke tidak? Cakap sedap. Datang tak masjid. Tu kotor hati. Itu contohlah kita ambil yang berlaku dalam masjid je. Tak payah jauh-jauh. Jadi kadang-kadang kita tak malu dengan sebab tu. Sedangkan Allah bukan nak tengok, Allah tak tengok pun zahir-zahir ni. Allah tengok hati. Allah tengok, yang benda yang Allah tengok itulah yang kadang-kadang kita tak jaga pula. Tu yang kita kena betul-betul hati. Sebab tu bila nak masuk tu, seboleh-bolehnya kita datang dengan istighfar. Kita datang dengan cuci hati kita. Bebaskan diri kita ni daripada sifat-sifat hak mazmumah, yang merosakkan. Kerana kita kena ada rasa malu bahawa bila kita nampak duk sungguh jaga zahir, tetapi bila bab batin kita tak jaga sangat. Sedangkan yang Allah tengok hak batin, hak hati tu Allah tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok pun pada suar, rupa parah kamu, pandangan zahir kamu ni. Walakin Allah melihat kepada qulubikum, hati-hati kita. Maka bab hati orang lain tak tahu, kita sendiri tahu. Maka kita sendirilah tolong tengoklah atas diri kita, scan balik diri kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat kebaikan untuk kita, terutama bila menyingkapi bab kebersihan. Kebersihan zahir penting. Ibarat satu apple kulit luar tu kita nak biar nampak cantik, tetapi cantik-cantik kulit luar, isilah lebih penting. Isi dalam isi itulah yang lebih penting. Cantiknya, zat dan sebagainya, khasiat dan sebagainya. Jadi bukan nak kulit luar saja, hak dalam tu kita nak lagi, hak sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sila 12 tadi.